Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua penonton Legenda Alam Channel ya. Selamat pagi kepada semua. Mungkin awal saya untuk memaparkan apa yang berlaku dalam e-paper utusan Borneo pada hari Isnin ni, iaitu 23 Mac tahun 2020 bersamaan dengan 28 Rejab 1441 Hijrah. Okey, kita lihat yang tajuk utama hari ini. Tampil buat pemeriksaan. Mereka yang ada kontak rapat dengan mana-mana 5 kluster COVID-19 dinasihati buat pemeriksaan. Timbalan Ketua Menteri Datuk Amal Douglas Unggah sekali lagi menasihati semua mereka yang ada kontak rapat dengan mana-mana 5 kluster COVID-19 tampil membuat pemeriksaan. Pemeriksaan katanya boleh dibuat di pusat pemeriksaan atau tapisan COVID-19 yang dibuka di pusat belia dan sukan di sini selepas dipindahkan dari Hospital Umum Sarawak. Tempat baru ini mempunyai persekitaran yang lebih kondusif dan selamat. Kata Unggah juga pengurusi Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri semalam. Terdahulu, Unggah mempengerusikan mesyuarat harian Jawatankuasa mengenai perkembangan semasa situasi COVID-19 di negeri ini. Bercakap lebih lanjut mengenai pusat tersebut, ia katanya mempunyai dua seksyen. Seksyen pertama katanya untuk mereka yang ada kontak rapat tetapi tidak mempunyai simptom penyakit. Satu lagi seksyen katanya adalah untuk mereka yang mempunyai simptom. Adalah penting untuk mereka tampil secara sukarela. Katanya sambil menambah, adalah mustahil untuk menghantar pegawai perubatan ke rumah mereka yang mengalami demam. Penting ini, tampil buat pemeriksaan. Kalau apa pun, dia kata ada dua. Untuk mereka yang ada kontak tapi tidak mempunyai simptom penyakit. Kedua lagi adalah untuk mereka yang mempunyai simptom. Tolong beri kerjasama dan semua kalau boleh sila ambil tindakan segera. Okey. Yang kedua, COVID-19, 50,000 anggota pantau pematuhan PKP. Lebih kurang 50,000 anggota terdiri daripada tentera, polis, rela dan pihak berkuasa tempatan kini memantau pematuhan orang ramai terhadap Perintah Kawalan Pergerakan dalam mengekang penularan wabak COVID-19. Kemudian lain, polis tentera pantau pematuhan PKP. Seramai 280 warga Polis Diraja Malaysia dan Angkatan Tentera Malaysia terlibat dalam melaksanakan pematuhan Perintah Kawalan Pergerakan di daerah Kuching. Bagus. Ada berita kecil di sini. Kematian lebih 13,000 di Itali akibat COVID-19 di muka surat 11. Dan di muka surat 12, pemuzik beralih kepada persembahan live dalam talian. Bagus juga. Okey, kita lihat pada yang lain. Enggak Uncat memangku jawatan Presiden SWP. Apa dia SWP? Kapten B. Enggak Uncat kini diamanahkan sebagai pemangku Presiden Parti Pekerja Sarawak. Okey. Kita tengok yang lain. Okey. Ada berita yang mengejutkan. Lelaki terkejut ular berada di pasu bunga di Miri. Seorang lelaki terkejut dengan kehadiran seekor ular yang berada di pasu bunganya ketika membuka tingkap rumah di Beautiful Garden Lutong di sini pagi semalam. Risau. Dia terus menghubungi talian kecemasan. Kemudian pegawai Angkatan Pertahanan Awam menerima panggilan tersebut pada pukul 7.29 pagi. Nasib baik. Ular apa tak disebutkan. Okey, pick-up dipakai di halaman rumah terbakar di Kampung Termaga Cina. Di Kuching, sebuah kenderaan pick-up yang terparkir di halaman rumah sebuah rumah di Kampung Termaga Cina terbakar petang Sabtu. Apa sebab tak tahu. Masih membuat pemeriksaan.
dan tidak ada melibatkan sebarang kecederaan orang. Okey, kes kecurian dan pecah masuk kebimbangan baru penduduk di Miri dilapor berlaku di kawasan komersial perindustrian pada hari kelima Perintah Kawalan Pergerakan. Kes-kes kecurian dan pecah masuk terutama di kawasan komersial dan perindustrian kini menjadi salah satu kebimbangan baru penduduk di sini apabila Perintah Kawalan Pergerakan memasuki hari kelima semalam di Miri. Orang yang tidak cukup bertanggungjawab mengambil kesempatan pada masa kritikal ini tidak dapat dimaafkan. Orang sedang bersembunyi dalam rumah nak ambil peluang juga kes kecurian dan pecah masuk. Itulah nak ambil kesempatan juga. Kau boleh janganlah. Okey. Untuk lain, polis tahan lelaki tikam pengawal keselamatan warga emas di Sibu. Polis menahan seorang lelaki kurang 2 jam selepas menikam bahagian belakang dada seorang pengawal keselamatan warga emas menggunakan pisau di bangunan UTC Pasar Sentral di sini kemarin. Apa kes ni? Tak apa, polis dah tangkap. Okey, bomba terpaksa potong bonet kereta keluarkan pemandu. Apa kes ni? Pasukan bomba membantu mengeluarkan seorang pemandu dari kenderaannya selepas terlibat dalam kemalangan di Expressway Semarahan petang kemarin. Itu hari Sabtu. Oh, ya. Kerana kemalangan rupanya. Okey, kita ke muka surat yang lain. Oh, yang ni tak best. Masih ramai keluar tanpa keperluan penting. Masih banyak kenderaan melalui sekatan jalan di Expressway Kota Semarahan, menurut polis. Sikap penduduk di kawasan ini yang masih degil dengan keluar dari rumah tanpa keperluan penting amat dikesali meskipun kerajaan telah menguatkuasakan Perintah Kawalan Pergerakan di seluruh negara. Walaupun sesetengah pengguna jalan raya apabila ditahan memberi alasan yang kukuh seperti bekerja, tetapi ada setengah mereka memberitahu tujuan pergi dan balik ke Bandar Kuching untuk membeli barang keperluan atau ke bank. Kalau boleh keluar tu untuk urusan penting sahaja yang sangat mustahak. Jangan keluar sembarangan, nanti sendiri kena positif COVID-19. Memang tak boleh keluar lagi. Okey. Kemudian Sarawak rekodkan 8 kes baharu positif COVID-19. Sarawak merekodkan pertambahan 8 kes baru positif COVID-19 semalam menjadikan 73 kes positif setakat ini. Makin bertambah rupanya, risau juga ni. 73 kes positif. Mudah-mudahan semua ini menjadi lebih baik dan lebih aman dan kurang penularan COVID-19. Okey. Jurusolek rugi RM10,000 ditipu beli penutup mulut dan hidung. Seorang jurusolek mengalami kerugian selepas membeli mangsa penipuan pembelian penutup mulut dan hidung diiklankan menerusi aplikasi WeChat. Jurusolek rugi. Orang dah kebingungan, ada orang ambil peluang dan tipu. Janganlah buat macam ni. Di hospital mana? Hospital diarah sedia 10 hingga 15 katil untuk kes penyakit COVID-19. Di Kuching, setiap hospital di bawah Kementerian Kesihatan telah diarah menyediakan 10 hingga 15 katil untuk penyakit COVID-19. Kata pengarah KKM, Datuk Nur Hisham Abdullah kata 20% daripada 3,400 katil yang telah ditetapkan untuk COVID-19 telah digunakan setakat ini. Daripada 300 katil unit rawatan rapi yang ditempatkan, 18% telah kita gunakan setakat ini. Susah juga hospital tak cukup katil untuk semua pesakit. Okey, lain. Ada juga doktor meninggal akibat COVID-19. Kes pertama melibatkan kaki tangan kesihatan. Di Kuching, Malaysia merekodkan
kes kematian berkaitan COVID-19. Yang pertama melibatkan kaki tangan kesihatan semalam. Dan mangsa berumur dalam 48 tahun, seorang doktor perubatan Kementerian Kesihatan Malaysia. Dan dia ada mempunyai sejarah perjalanan ke Turki dan telah dimasukkan hospital pada 17 Mac 2020. Bukan di Sarawak rupanya, memang dimaklumkan tentang dan dimasukkan hospital Tuanku Fauziah Kangang. Okey. Seterusnya kita lihat muka surat sebelah. Polis orang ramai patuhi peraturan PKP yang ditetapkan di Bintulu. Bagus. Kemudian masih ada yang keluar tanpa alasan kukuh di Sibu. Diarah membeli barang bukan keperluan dan arahan turun bekerja antara alasan tidak musabah. Orang ramai yang masih keluar ketika pelaksanaan perintah kawalan pergerakan yang dikuatkuasakan. Ada juga dalam gambar ni diarah balik menasihati pemandu wanita dalam perjalanan ke Miri agar berpatah balik ke Seri Aman. Yang ke Seri Aman. Masih ramai pengguna jalan raya pergi ke Samarahan. Okey. Semua pengusaha di Sarawak tangguh perkhidmatan bas. Ini juga semua pengusaha bas di Sarawak menangguhkan perkhidmatan bas mereka untuk sementara waktu sejajar dengan pelaksanaan PKP ketika ini. Bagus. Tentera bantu PDRM jalankan kawalan di 4 laluan utama. Untuk di Bintulu, Polis Bintulu mendapat bantuan seramai 48 anggota Batalion ke-7 Regimen Sempadan menjalankan pemeriksaan sepanjang tempoh perintah kawalan pergerakan di sini. Dalam gambar ni, rumah banyak keluar larangan masuk mengadakan miring tangkis COVID-19. Banyak menunjukkan papan notis di pintu masuk rumah panjang mereka dan meminta orang luar mematuhi larangan atau dikenakan denda. Bagus. Di Marudi bagus. Ini salah satu langkah untuk kawalan juga sebenarnya. Okey, kita lihat muka surat lain. Penggunaan tentera bendung COVID-19 disokong. Bagus. Ini bagus. Rumah penduduk Kubu Sandum adakan upacara miring. Ini dari kaum Iban. Ini salah satu cara adat mereka untuk menghalau ataupun macam kira tolak bala jugalah, untuk agar mereka dijauhi perkara-perkara yang tidak baik begini. Adat upacara miring di rumah panjang Nangatada. Okey, penutup mulut hidung dijahit. Fatimah mendapat sambutan di Miri. Penutup mulut yang direka oleh dan dijahit oleh Seri Fatimah Mumin di rumahnya mendapat sambutan. Sehingga dia bagi contoh dengan patung di sini. Sebab orang suka fashion lah nama kan. Yang penting boleh untuk sebagai alat keselamatan kita. Tiada operasi perniagaan dari jam 7 pagi hingga 7 malam. Operasi perniagaan 7 pagi hingga 7 malam. Untuk semua pasar raya besar, pasar raya, pasar kedai kopi, klinik swasta, restoran sebanyak 24 jam dan stesen minyak negeri akan dihenti beroperasi dari jam 7 pagi hingga 7 malam. Pagi hingga 3 malam. Macam mana ni? Okey. Sukarelawan kalau 7 malam hingga 7 pagi mungkin boleh terima, ataupun saya yang tak faham. Tiada operasi perniagaan. Kalau semua ni tutup, stesen minyak start 7 pagi hingga 7 malam. Susah juga.
Okey, sukarelawan jawatan kuasa Masjid Hulu sumbangan kepada Hospital Sibu. Terima kasih kepada sukarelawan dari Syabab 31 pemuda-pemuda masjid dan jawatankuasa pengurusan Masjid An-Nur Sibu memberi sumbangan kepada petugas kesihatan di Hospital Sibu. Terima kasih kepada mereka. Okey. Tiada kompromi yang degil dikenakan tindakan tegas. Tindakan diambil jika orang ramai tidak mematuhi peraturan yang ditetapkan di bawah undang-undang. Penting ni, masyarakat, ketua masyarakat kaum diminta patuhi PKP. Yang lain, operasi pelaksanaan PKP tertutup pantau permis dan pergerakan rakyat. Dan umat Roman Katolik Anglikan ikuti kebaktian Ahad menerusi Facebook. Bagus. Rela bantu polis kawal ronda sepanjang PKP. Bagus. Yang ni di Kabung ada juga. Hospital Sibu tidak wakil sesiapa kutip sumbangan. Pengurusan Hospital Sibu memberitahu bahawa pihaknya tidak pernah mewakili sesiapa atau mana-mana pihak mengutip sumbangan atau derma bagi tujuan keperluan petugas serta pesakit COVID-19. Hati-hati juga ada orang menyamar untuk mengutip sumbangan. Kena alert ni, Kita next. Okey, kita lihat ni, ada penting juga ni. Unimas peruntuk RM1 juta laksana langkah kekang COVID-19 termasuk sokong pembangunan infrastruktur, teknologi maklumat membolehkan pelaksanaan kuliah dalam talian. Bagus, kuliah secara dalam talian dilaksanakan bagi mengelak pertemuan atau perjumpaan bersemuka bagi mengekang penularan COVID-19. Menurut Profesor Dato' Muhammad Kadim Suaidi. Okey, lain pekan Song semakin lengang susulan pelaksanaan PKP. PBSM Darah Miri laksanakan jadual aktiviti menerima darah. Pasar tamu pasar minggu sekitar 100 ditutup. Penjajah di kawasan persendirian tepi jalan diarah tutup gerai. Yang ni berita untuk nasional. Misi Tehran, Malaysia bukti semangat ASEAN turut bawa pulang 9 rakyat negara jiran iaitu 8 warga Singapura dan seorang Indonesia yang dari Kuala Lumpur, Malaysia sekali lagi membuktikan keprihatinan dan kemampuannya dalam menguruskan kebajikan warganya di luar negara yang menghadapi musibah apabila berjaya membawa pulang 46 rakyat negara ini yang terkandas di Tehran, Iran susulan penularan virus ini. Bagus, terima kasih Malaysia. Boleh membantu negara lain yang berdekatan seperti Singapura dan Indonesia. Hubungan baik memudahkan Malaysia terima bantuan pelbagai negara. Ada juga kerjaan lihat semula harga siling penutup mulut dan hidung RM2 sekeping, kata Ismail Sabri. Bagus, lihat semula harga siling. Pemberian penutup mulut dan hidung percuma, terserah kepada Majlis Keselamatan Negara. Kita yang lain kita tengok. Okey, sama untuk dunia, untuk ekonomi kita terus lihat kepada sukan. Okey, sukan. Kita akan habis di sini. Okey, untuk sukan, jika Sukan Olimpik 2020 diteruskan, aspek keselamatan, kesihatan setiap atlet dan pegawai kontijen Malaysia diberi keutamaan. Sebelum memuktamadkan keputusan berhubung penyertaan kontijen Malaysia ke Sukan Olimpik Tokyo 2020 pada Julai ini susulan penularan wabak. Pihak Malaysia minta aspek keselamatan, kesihatan untuk setiap atlet dan pegawai kontijen Malaysia. Di samping itu, IOC secara keseluruhannya mempunyai 206 negara sebagai ahli gabungan perlu
dan akan mendapat pandangan majoriti sebelum membuat keputusan muktamad. Ada juga cuti 2 minggu bukan bulan madu, tegas Nafuzi, Ketua Jurulatih Terengganu FC, mengingatkan anak buahnya bahawa cuti 2 minggu susulan Perintah Kawalan Pergerakan bukan masa untuk berehat ataupun berbulan madu. Kalau boleh, agar setiap pemain manfaat sepenuhnya masa yang ada dengan menjalani latihan kecergasan untuk memastikan mereka kekal cergas. Penting untuk atlet. Bekas Presiden Kelab Real meninggal dunia. Bekas di Madrid, Spanyol, Lorenzo Sanz yang dimasukkan ke hospital kerana coronavirus meninggal dunia Sabtu lepas pada usia 76 menurut anak lelakinya. Meninggal dunia bekas Presiden Kelab Real Madrid. Melaka United akur pemotongan 3 mata. Ini kes malam. Dybala Maldini disahkan positif dijangkiti COVID-19. Dah 2 orang penyerang antarabangsa Argentina. Okey. Damian Yo umum letak jawatan sebagai Presiden Musa Persatuan Bola Sepak Melaka United. Itu saja untuk pagi ini. Bagi yang ingin melanggan bagi yang ingin melanggan The Borneo Post, The Sunday Post, Tusan Borneo, Borneo Post Online, Sihua Online, di sini boleh rujuk di sini nombor-nombor yang ada dekat sini. Boleh rujuk dekat sini untuk e-paper ataupun surat khabar tu yang betul, tapi eloklah beli yang e-paper, lagi murah. Mana jadual dia? Yang lain tak ada rasanya. Tak ada lagi. Ni untuk sana sini. Kita tengok. 35 mahasiswa meriahkan program Putra Blaster di SMK Kemenar. Apa ni? Di Universiti Putra Malaysia, Kampus Bintulu, di bawah naungan Pusat Kurikulum dan Pembangunan Pelajar dengan kerjasama Sekolah Menengah Kemenar di Bintulu untuk membantu pelajar-pelajar meningkatkan kemahiran berfikir secara kritis, penyelesaian masalah serta belajar bila-bila masa dan di mana-mana sahaja. Ini aktiviti memang sebelum PKP dilaksanakan. Bagus ni untuk semua pelajar. Bagus, meriah nampaknya. Itu saja untuk hari ini. Kepada semua penonton di Legenda Channel, Legenda Alam Channel, itu saja untuk pagi ini. Dan stay at home dan jangan ke mana-mana dan masak yang sedap-sedap di rumah. Itu saja pada ini. Kepada semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.